Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam ruangan Sembang Santai Geologi menerusi channel Cinta Risa bersama saya, mantan Profesor Dr. Hamzah Muhammad. Dalam kehidupan kita, lain orang, lain kesukaan, kegemaran dan keinginan mereka. Dan hal ini nampaknya tidak terkecuali dalam hal barang-barang kemas atau jewelry yang berasaskan kepada emas. Sementara emas yang tulen sudah cukup cantik dan menawan warnanya yang kuning, yang sangat cerah itu, bright yellow in color. Walau bagaimanapun, ada juga orang yang suka memperwarnakan emas ini sehingga timbul apa yang kita sebut sebagai emas berwarna ataupun colored gold. Untuk memenuhi aspirasi dan keinginan mereka ini, Pandai Emas telah menggabungkan emas dengan beberapa unsur yang lain untuk menerbitkan pelbagai warna. Dan ini dilakukan dalam pelbagai perkadaran seperti yang dikehendaki. Dalam video ringkas ini, saya akan bicarakan tentang colored gold dengan fokus khusus kepada emas rose atau rose gold. Sebelum itu, sila like dan share video ataupun channel Cinta Risa ini dan subscribe dengan menekan button subscribe pada video ini. Terima kasih. Antara yang termasuk ke dalam emas berwarna ini dan logam-logam yang digunakan untuk menerbitkan warna-warna tersebut ialah seperti berikut. Pertama, yang tak asing kepada kita ialah emas kuning. Sama ada merupakan emas yang tulen, iaitu 100% emas di dalamnya, ataupun ditambahkan dengan kuantiti yang kecil sahaja unsur-unsur yang lain seperti perak, dan tambahan yang kecil ini tidak memberikan kesan kepada warna cerah kuning yang dimiliki oleh emas tersebut. Ini dicontohi oleh emas 916. Yang kedua ialah emas rose atau rose gold. Emas ini diperoleh dengan mencampurkan emas tulen dengan logam tembaga, dan saya akan mengulas lebih lanjut tentang jenis ini. Yang lain-lain ialah emas putih, di mana emas dicampurkan dengan logam-logam mahal seperti palladium, perak ataupun nikel, kemudian disalut dengan logam yang mahal seperti rhodium. Selain daripada itu, kita mendapat emas biru ataupun blue gold yang merupakan emas lazimnya 750 ataupun emas 18 karat yang dicampurkan dengan logam tertentu seperti iridium dan gallium yang menerbitkan pewarnaan biru kepada campuran tersebut. Kita juga mempunyai emas hijau atau green gold yang merupakan campuran antara emas dengan unsur-unsur seperti perak, cadmium dan juga zinc. Tentang emas rose ini, ianya tidak lain daripada campuran emas yang tulen
yang ditunjukkan di sini, yang digaulkan dengan perkadaran tertentu logam tembaga yang saya tunjukkan contohnya di sini. Dua logam ini membawa pewarnaan yang berbeza, di mana emas tulin dengan warna kuning cerahnya, bright, dan tembaga membawa pewarnaan kemerah-merahan kuning. Jadi dua unsur ini dileburkan dan digaulkan bersama sehingga menerbitkan apa yang kita kenal sebagai rose gold ataupun emas rose ini. Dalam pasaran, yang paling biasa kita dapati ialah campuran di antara 75% emas dan 25% tembaga atau cuprum ini. Dan ini menyebabkan emas yang tersebut ialah emas 18 karat, 18 karat gold, dan bolehlah kita rujukkan gold rose ini atau rose gold ini sebagai emas rose 18K. Warnanya ialah campuran keduanya, di mana kuning dikekalkan dan mula ada unsur kemerah-merahan. Unsur cuprum ini atau logam cuprum ini boleh pula ditingkatkan amountnya di dalam alloy ataupun loyang emas itu. Misalnya ada campuran 50% emas dan 50% cuprum, maka kita mendapat emas 12 karat, iaitu campuran sama banyak 50-50 antara emas dan cuprum, dan warnanya sudah tentu lebih mengarah kepada kemerah-merahan. Jadi rose gold itu berubah kepada merah ke kuningan. Jadi ada unsur merah di dalamnya. Malah amount cuprum ini boleh ditambahkan lagi, misalnya kepada emas 9 karat, di mana kandungan emasnya ialah 37.5% dan bakinya 63.5% itu ditempati oleh logam cuprum. Dan di sini kita sampai kepada nama khusus yang diberikan, iaitu red gold ataupun emas merah. Jadi itu kategori yang terwujud apabila emas tulin dicampurkan atau diloyangkan dengan tembaga. Walaupun emas tulin itu masih merupakan lambang kemewahan dan keberadaan, malah menjadi bahan komoditi yang penting, emas rose ini popular dan masih menarik perhatian atas 3 alasan yang berikut. Yang pertama, oleh kerana cuprum jauh lebih murah daripada aurum atau emas dan unsur lain, dia merupakan bahan jewelry yang lebih mampu milik. Alasan kedua ialah kerana dikatakan rose gold ini adalah lambang style, lambang keanggunan dan lambang romantik bagi pemakainya. Dan alasan ketiga ialah kerana rose gold ini adalah lebih kuat dan lasak, durable, kerana kandungan cuprum di dalamnya telah memperkuatkan campuran tersebut. Bagaimana pula dengan nilai ekonomi emas rose ini? Masih ditentukan oleh perkadaran emas di dalam bahan kemas tersebut. Sebagai contoh di sini, emas kuning 18K masih sama nilainya dengan emas rose 18K. Kerana yang dipentingkan di sini ialah kedua-duanya mengandungi emas
sebanyak 75%. Begitu juga misalnya emas rose 12K sama nilainya dengan emas biru 12K juga. Kerana yang dipentingkan di sini ialah kandungan emas tulennya masih 50%. Jadi itulah sedikit sebanyak penerangan saya tentang emas berwarna atau colored gold ini, dan khususnya emas rose atau rose gold ini. Moga-moga penerangan ini telah menambahkan pengetahuan para penonton sekalian. Jadi sebelum kita berpisah dan bertemu lagi di dalam video yang berikut, saya mohon lagi sekali anda menekan like dan share video ini, dan bagi yang belum, sila subscribe channel Cinta Risa. Sekian saja. Selamat berpuasa bagi yang Muslim. Kita bertemu lagi di video yang lain. Terima kasih.